Pada masa kini, masalah kemalangan jalan raya telah menjadi masalah nasional. Fenomena ini telah mencapai paras yang tinggi dalam penentuan kadar kematian rakyat Malaysia. Kes kematian yang melibatkan pemandu mabuk sehingga ada yang menyebabkan kematian mencetuskan pelbagai reaksi serta pandangan mendesak kerajaan Malaysia mengetatkan undang-undang bagi menanganinya. Jalan raya yang sepatutnya menjadi laluan untuk kemudahan awam seolah-olah bertukar fungsi menjadi pembunuh nombor satu negara. Bagaikan insiden bermusim, satu demi satu kes nahas dilaporkan, mencetuskan kegelisahan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini semakin membimbangkan dan meruncingkan dalam meniti arus kemajuan negara. Pelbagai punca telah dikenal pasti sebagai penjebak berlakunya masalah yang semakin meningkat dari hari ke hari. Terdapat dua objektif utama dalam kajian ini. Objektif pertama ialah untuk mengupas isu berkaitan pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Manakala, objektif kedua pula ialah untuk memberi pendedahan tentang bahayanya pengambilan alkohol semasa memandu di jalan raya. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan sumber internet untuk mencari pelbagai maklumat tentang pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Contohnya, mencari statistik dan akhbar-akhbar tentang pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Berikut merupakan dapatan kajian berdasarkan maklumat dan fakta yang didapati. Statistik polis pada 2018 menunjukkan 191 pemandu kenderaan dan penunggang motosikal didapati memandu di bawah pengaruh alkohol yang menyebabkan 54 kematian. Selain itu, banyak kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk pada tahun ini yang dilaporkan oleh media ialah di Pulau Pinang, iaitu pada awal tahun ini 25 Januari 2020 yang melibatkan seorang penunggang motosikal yang berumur 40 tahun cedera parah selepas kereta yang dipandu oleh lelaki berusia 24 tahun yang dipercayai di bawah pengaruh alkohol telah melanggarnya dan sebuah kereta lain. Pada 9 Februari pula, seorang pekerja kilang yang berumur 39 tahun telah maut bersama isterinya yang berumur 36 tahun cedera parah selepas motosikal dinaiki mereka dilanggar dari belakang oleh seorang pemandu lelaki berusia 34 tahun dipercayai dalam keadaan mabuk. Kejadian ini berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, Susur Keluar Perai, Pulau Pinang. Seterusnya, 11 Februari, dua sahabat yang berumur 21 dan 19 tahun maut selepas motosikal yang ditunggangi mereka dilanggar kereta yang dipandu oleh seorang wanita berusia 47 tahun disyaki dalam keadaan mabuk. Berikut merupakan antara dapatan kajian yang kami dapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan kesan pengaruh alkohol semasa memandu. Kesan yang pertama ialah menyebabkan kenderaan yang dipandu hilang kawalan. Individu yang berada di bawah pengaruh alkohol tidak menyedari apa yang mereka sedang lakukan. Dalam kata lain, pemikiran mereka tidak normal. Hal ini menyebabkan pemandu tersebut tidak dapat memandu kenderaan dengan cara yang betul sehingga menyebabkan hilang kawalan. Situasi ini amat berbahaya terhadap pengguna jalan raya yang lain kerana boleh menyebabkan pelanggaran antara satu kenderaan dengan kenderaan yang lain. Sikap segelintir pemandu yang tidak bertanggungjawab boleh mendatangkan bahaya malah mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Kesan alkohol kepada kemahiran dan tahap pemanduan seseorang adalah sangat teruk sehingga boleh menyebabkan berlaku kemalangan di jalan raya. Kesan yang seterusnya ialah membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain. Pengambilan alkohol dalam kuantiti yang berlebihan menyebabkan pemandu tidak dapat memandu dengan betul dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain. Sebagai contoh, pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol menyebabkan pemandu berasa hayal dan mabuk serta tidak dapat memberi daya tumpuan yang baik ketika memandu. Akibatnya, pemandu akan hilang tumpuan dan memandu dalam keadaan berbahaya serta bertindak hanya mengikut emosi yang akan mengundang kecelakaan jalan raya. Seterusnya ialah langkah penyelesaian. Antara langkah penyelesaian yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pemandu mabuk ialah dengan memperketatkan penjualan minuman keras di premis-premis. Kerajaan juga perlu meningkatkan cukai arak iaitu sebanyak 15% dikenakan di Malaysia.
Hal ini dapat meningkatkan harga penjualan arak, seterusnya dapat mengurangkan jumlah pembelian arak dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selain itu, kerajaan juga perlu meningkatkan hukuman, memperketatkan pemaksaan dan menambah baik sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu, pesalah lebih takut untuk membuat kesalahan jika risiko ditangkap lebih tinggi berbanding hukuman berat yang dikenakan. Seterusnya, kerajaan juga perlu melaksanakan dasar kawalan alkohol yang lebih ketat dengan mengurangkan waktu penjualan alkohol di kedai-kedai, premis, bar dan sebagainya. Kaedah ini dapat mengurangkan pengambilan alkohol secara berlebihan dalam kalangan masyarakat yang boleh menyebabkan mereka hilang kawalan semasa memandu, seterusnya boleh menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Kes-kes yang berkaitan dengan pemandu mabuk ini adalah di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, di mana salah satunya adalah Seksyen 45A-1 yang memperuntukkan individu-individu yang memandu dalam keadaan mabuk akan dikenakan hukuman penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau dikenakan hukuman denda yang tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM6,000. Selain itu, Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 pula memperuntukkan kesalahan kepada pemandu-pemandu mabuk yang menyebabkan kematian akan dikenakan hukuman denda maksimum sebanyak RM10,000 dan penjara maksimum selama 12 bulan jika disabit kesalahan. Namun begitu, akta-akta ini tidak efisien kerana dan tidak memberi kesedaran yang tinggi kepada orang awam kerana berlakunya peningkatan kes yang berkaitan dengan pemandu mabuk. Oleh itu, kajian semula perlu dilakukan dan akta-akta yang CDRD ini perlu dipinda dengan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang bersalah untuk mengurangkan kemalangan yang berlaku disebabkan oleh pemandu mabuk. Sekian sahaja daripada saya. Kesimpulannya, isu keselamatan jalan raya tentang pemandu mabuk telah mencapai paras yang tinggi dalam penentuan kadar kematian rakyat Malaysia. Statistik polis pada tahun 2018 telah menunjukkan seramai 191 orang pemandu kenderaan dan penunggang motosikal memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol, dan hal ini telah menyebabkan kemalangan serta meragut nyawa pengguna jalan raya yang lain. Kesan daripada pemandu yang memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol akan menyebabkan kenderaan hilang kawalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain kerana boleh menyebabkan kemalangan sehingga meragut nyawa pengguna jalan raya yang lain. Untuk penyelesaian, kerajaan boleh memperketatkan penjualan minuman keras serta melaksanakan dasar kawalan alkohol yang lebih ketat. Sekian, terima kasih.